Shalom dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam ibadah dalam talian bagi pelayanan bahasa Malaysia Gereja Metodis. Jemaat Tuhan, sila siapkan pribadi dan hati anda bagi doa senyap dan buat pengakuan dosa. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita memulakan kebaktian pada hari ini. Amin. Aku tahu Engkau baik kepadaku dan mengasihi aku seumur hidupku. Rumahmu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku. Saat ini mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan mengangkat pujian layak dipuji sembah. Seterusnya, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan lagu Ku Bersyukur Bapa. Bapa yang
Mari kita berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di syurga, terima kasih pada hari ini kami dapat berkumpul di rumah ibadat-Mu pada hari ini. Kami ingin doakan untuk Pendeta Samuel Lau untuk perkongsian firman Tuhan dengan tema peperangan rohani dunia roh jahat, agar beliau dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Dan kami doakan untuk para jemaat yang di luar sana agar mereka sentiasa diberkati. Kami serahkan seluruh ibadat ini kepada-Mu ya Tuhan, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Bapa kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meresponi kesyukuran dengan uang persembahan dan menyanyikan lagu Ku Berikan Syukurku. Kau Bapa yang baik, selalu bersertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, berikan syukurku, buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku, buat kebaikan-Mu. Saat Kau jadikanku berada di mata-Mu, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Jemaat Tuhan, sila berdiri dan menyanyikan lagu doksologi. 1, 2, 3. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh sama sumber berkat. Amin. Pembacaan teks firman diambil dari Wahyu bab 12 ayat 7 hingga 9 dan Wahyu bab 13 ayat 1 hingga 5 dan Wahyu bab 13 ayat 11 hingga 18. Puji Tuhan kerana sudah memberikan kita firman yang hidup sebagai pedoman seharian kita. Sekarang kita mempersilakan Pendeta Samuel Lau untuk perkongsian firman Tuhan dengan tema peperangan rohani dunia roh jahat. Saudara-saudari sekalian, Shalom. Dalam pemikiran kebanyakan orang, dunia manusia dan dunia rohani adalah dua negara yang tidak berkaitan. Macam kedua-dua negara ini ada satu sambatan yang sangatlah jelas. Contohnya, saya tinggal di dalam dunia manusia. Saya warga negara dunia manusia. Saya orang Malaysia. Pada masa ini, kalau saya tidak ada berhubungan dengan Yesus Kristus, belum lagi saya menjadi anak Tuhan. Dan saya tidak menyembah patung-patung atau hantu-hantu. Saya memang tidak ada berkaitan dengan dunia rohani. Inilah kefahaman kebanyakan orang. Saya boleh pilih tinggal di dalam dunia manusia sahaja. Saya tak perlu berkaitan dengan dunia rohani. Adakah pemikiran ini betul atau salah? Fikir dulu. Pada masa saya percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Yesus Kristus, menjemput Roh Kudus ke dalam kehidupan saya,
barulah sahaja saya ada berkaitan dengan dunia rohani. Pada masa itu, baru sahaja saya menjadi warga negara dunia manusia dan juga warga negara dunia rohani Tuhan Allah. Sekarang saya ada 2 kad pengenalan, 2 IC macam itu. Pada suatu hari, mungkin saya berasa tidak senang hati. Saya tak nak lagi menjadi pengikut Yesus Kristus. Sebab terlalu banyaklah tanggungjawab gereja. Dan terlalu banyaklah undang-undang yang mesti saya patuhi. Ini tidak boleh buat. Itu tidak boleh buat. Ini mesti buat. Itu mesti buat. Banyak macam-macam. Hiduplah lagi senang kalau saya tinggal di dalam dunia manusia sahaja. Saya tak nak berkaitan dengan dunia rohani. Kenapa saya nak buat saya sendiri susah? Bolehkah saya bila tinggal di dalam dunia manusia sahaja dan tidak berkaitan dengan rohani? IC dunia rohani ini saya tak nak lagi. Bolehkah macam ini? Kalau satu hari saya berasa senang, saya mau memohon lagi menjadi warga negara dunia rohani. Bolehkah? Kenapa? Ini macam saya sendiri ada kuasa untuk memilih warga negara. Saya boleh pilih bila saya nak ikut. Siapa saya nak ikut. Banyak orang ada kesusahan nak ikut Yesus Kristus dengan sepenuh hati dan sepanjang umurnya, umur hidupnya. Sebab itulah ada banyak orang ikut Yesus Kristus dalam sesuatu masa yang singkat. Selepas itu larilah dia dari gereja. Selepas itu balik lagi ke gereja. Selepas itu lari dari gereja. Bolehkah saya buat macam ini? Bolehkah saya tinggal di dalam dunia manusia sahaja dan tak perlu berkaitan dengan dunia rohani? Apa jawapannya? Jawapannya ialah tidak boleh. Tidak boleh. Alkitab memberitahu kita, dunia manusia dan dunia rohani tidak ada sempatan, tidak dapat diasingkan. Tidak ada sempatan di antara dunia manusia dan dunia rohani. Kita tinggal di dalam kedua-dua negara itu. Tidak ada pilihan. Kita mesti tinggal di dalam kedua-dua negara bersama-sama. Sebagai seorang manusia, kita mesti memilih mana satu negara kita mau tinggal sepanjang umur hidup kita. Dan kita mesti memilih juga yang mana satu warga negara dunia rohani kita nak jadi. Setiap orang mesti memilih satu kewarganegaraan. Apa yang kita tidak dapat pilih ialah ke mana satu negara yang kita lahir. Contohnya, di mana ibu bapa kamu tinggal? Di mana kamu lahir? Kamu tidak dapat pilih mana tempat kamu lahir. Bap mak kita orang Malaysia, kita jadilah orang Malaysia. Ini kita tidak dapat pilih. Jika kita dilahir di Malaysia, kita juga dilahir di dunia rohani Malaysia. Walaupun kita tidak dapat pilih ke mana negara kita lahir, tetapi kita dapat memilih di mana negara kita hendak hidup. Ini pentingnya. Sama saja, walaupun kita tidak dapat memilih yang mana satu dunia negara rohani kita lahir, tetapi kita dapat memilih dunia negara rohani kita mau hidup. Ini lebih penting. Siapakah tuan dunia rohani Malaysia? Siapakah tuan dunia rohani bumi ini? Yesus berkata, tuan dunia rohani ini ialah roh jahat. Ini bermakna
Semasa kita dilahirkan di bumi ini, kita dilahir terus ke dunia rohani roh jahat. Siapa roh jahat itu? Siapa roh jahat itu? Wahyu 12:7 macam ini dia cakap. Kemudian peperangan berlaku di surga. Mereka dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya melawan mereka. Tetapi naga itu digalakkan. Naga itu dan malaikat-malaikatnya tidak dibenarkan tinggal di surga lagi. Naga besar itu dibuang dari surga, iaitu ular dua yang bernama Iblis atau Satan yang menipu seluruh dunia. Dia dibuang ke mana? Dia dibuang ke bumi dengan semua malaikatnya. Tuhan rohani ada dua negara. Satu negara ialah negara Tuhan Allah. Yang satu lagi, duangnya ialah naga. Duang roh jahat. Duang itu ialah naga. Naga itu ada beberapa nama macam ini. Dia cakap, naga itu juga disebut ular dua. Yang juga bernama Iblis. Ada bernama roh jahat. Semua ini sama sahaja. Maksudnya, naga itu ialah ular dua. Naga itu ialah Iblis. Dan juga naga itu ialah roh jahat. Siapa itu? Kesemuanya malaikat. Tengok dia, ayat nombor 9. Yang dibuang ke bumi dengan segala malaikatnya. Naga dia sendiri juga seorang malaikat. So, semua roh jahat, dia adalah malaikat yang dicipta oleh Tuhan Allah. Sekarang, Wahyu 13:1. Ada satu lagi makhluk yang kedua, datang dari laut. Mari kita baca. 13:1 saya cakap. Bab 13:1. Saya melihat seekor binatang muncul dari laut. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Dan takhtatnya. Dan kekuasaannya yang besar. Seluruh dunia mengikut binatang itu. Dan mereka memuja naga itu. Kalau kita baca ayat ini, apa yang dia nyatakan ialah macam ini. Naga itu memberikan kepada itu binatang laut kekuatan dan takhtatnya dan kekuasaannya. Selepas itu, binatang laut itu memang buat sesuatu yang manusia tengok dia berasa hairan. Dan itu binatang laut, dia menjemput semua orang mengikutnya. Mengikut binatang itu. Mengikutnya sendiri. Supaya mereka boleh memuja naga. Mengikutnya dan memuja naga. Tengok ni macam ni. Bapa Tuhan Allah memberikan kuasa kepada anak Yesus Kristus. Manusia mengikuti anak Yesus Kristus. Tetapi kita tidak menyembah anak. Tuhan Yesus selalu membawa kita supaya kita menyembah Bapa. Tengok itu kaitan di antara dunia rohani dan di dunia rohani roh jahat dan dunia rohani Allah Tuhan Allah. Ada kekaitan, ada kesamaan di antara dua ini.
Sekarang kita mau tengok makhluk yang ketiga, iaitulah binatang bumi. Tengok apa yang dia cakap. Saya melihat seekor binatang lain muncul dari bumi. Sekarang muncul dari bumi. Tadi itu muncul dari laut, tapi sekarang binatang itu muncul dari bumi. Dia mempunyai tangtuk seperti tangtuk anak domba. Suaranya seperti suara naga. Anak domba ini Yesus Kristus. Seperti Yesus Kristus. Suara itu naga. Di depan binatang yang pertama itu, yang memakai kekuasaan yang besar yang diperolehi dari binatang itu, yaitu binatang laut. Ayat 13. Binatang yang kedua itu mengadakan keajaiban yang besar, dan dia membawa api turun dari langit ke bumi. Semua orang yang hidup di bumi ditipunya dengan keajaiban. Disuruhnya mendirikan sebuah patung. Dia menyuruh semua orang supaya mendirikan sebuah patung dari binatang. Mana satu binatang? Dari binatang laut yang sudah dilukakan oleh pedang, tetapi tidak hidup. Dan semua orang dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan kanan mereka ataupun pada dahi mereka. Ini adalah makhluk yang ketiga. Yang dinyatakan macam ini, dia ada mempunyai satu tanduk seperti tanduk domba Yesus. Suaranya bukan macam suara binatang sendiri, tapi suaranya macam naga. Dia bercakap macam naga, berkuasa. Sesiapa yang memberikan binatang bumi itu kuasa, binatang laut memberikan kuasa kepada binatang bumi. Apakah jenis kuasa itu? Kuasa untuk mengadakan keajaiban yang besar. Contohnya dia berikan satu contoh. Iaitulah membawa api turun dari langit ke bumi. Apakah akibat selepas itu? Binatang bumi itu boleh membuat ajaiban. Sebab itulah orang yang hidup di bumi ditipu olehnya. Dan juga binatang bumi ini mendirikan sebuah patung binatang laut supaya semua orang akan pergi menyembah patung itu. Dan binatang laut itu sudah diluka oleh pedang. Mungkin telah mati juga. Tetapi hidup sekali. Maksud apa? Maksudnya, binatang bumi itu, dia menyuruh orang menyembah binatang laut. Binatang laut itu macam Yesus Kristus. Telah mati, selepas itu hidup sekali. Binatang ini juga diluka oleh pedang. Mungkin telah mati juga. Tetapi dia akan hidup sekali lagi. Binatang bumi itu menyuruh semua manusia menerima tanda pada tangan kanan. Ataupun pada tahi mereka. Ini macam apa? Ini macam Roh Kudus. Roh Kudus menerima kuasa dari Yesus Kristus, dari anak. Dan Roh Kudus memberi tanda keselamatan pada bahi manusia. Seperti yang dinyatakan di Efesus. Roh Kudus macam satu tanda di dahi manusia. Dan Roh Kudus juga memberi manusia kuasa untuk melakukan mukjizat, ajaiban. Tengok ni, roh itu bumi itu binatang bumi ini macam sendiri macam nabi palsu. Dia ini bekerja yang macam kerja Roh Kudus yang buat.
Dari sini kita ada satu kefahaman macam ini. Dunia rohani ini ada dua negara. Negara Tuhan Allah. Ada dua orang. Satu ialah Bapa Allah. Yang kedua, Anak Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Ketiga-tiga ini yang kita panggilkan Tuhan Trinity. Dan di bawah Tuhan ialah semua ciptaan Tuhan. Yaitu semua malaikat-malaikat. Itu semuanya ciptaan Tuhan. Malaikat-malaikat ada banyak peringkat. Macam kedua malaikat yang berperan, iaitu Michael. Dia ialah malaikat-malaikat yang berperang untuk orang-orang Israel. Dia menjaga negara Israel, berperang untuk negara Israel. Dia adalah pendahanan negara Israel. Dan Gabriel ialah kedua penghantar message. Dan dia juga menghantar message yang mengenali dengan itu negara Israel. Maksudnya, kita ada banyak negara di dunia ini. Setiap negara ada satu kedua malaikat yang menolongnya, mempertahankan negara itu, yang disuruh oleh Tuhan Allah untuk menjaga negara itu. Dan di bahagian roh jahat, walaupun dia juga ada Trinity, macam Satan, binatang laut, binatang bumi. Ketiganya macamlah Tuhan Trinity. Dia juga tiga ini bekerja sama mau mengelui semua manusia-manusia. Siapakah Satan? Satan itu ialah kedua malaikat yang terjatuh. Dia bukan Tuhan. Tetapi malaikat itu, Satan itu ciptaan Tuhan. Selepas dicipta oleh Tuhan, dia melawan Tuhan. Semua roh-roh jahat ini ialah ciptaan Tuhan. Mereka semuanya ialah malaikat Tuhan. Tetapi malaikat ini semua memberontak terhadap Tuhan pencipta. Peringkat yang terbesar itu ialah Satan. Penolong kiri kanan ialah binatang laut yang binatang bumi. Kita tidak tahu apa namanya. Dan di bawah Satan ada banyak malaikat-malaikat. Yang dinyatakan oleh itu kitab ada tiga suku. Ada tiga suku. Bukan tiga suku. Maksudnya di dalam tiga itu ada dua masih lagi ikut Tuhan. Satu itu ikutlah. Itu Satan. So, di bawah Satan ada malaikat-malaikat yang merontak bersama Satan terhadap Tuhan Allah. Roh jahat pangkat yang rendah itu mengawal negara-negara, bandar-bandar, dan setiap manusia. Maksudnya, setiap manusia sekurang-kurangnya ada satu roh jahat mengikutnya, menjaga manusia itu. Kalau orang itu anak Tuhan Allah, roh jahat akan mencari peluang untuk melawannya. Mengelirukannya, supaya dia akan membuat kesalahan besar dan berdosa. Supaya orang Kristen itu tidak lagi berani berhubung dengan Tuhan Allah. Dan tidak berani berhubung dengan gereja, sebab dia berdosa. Kalau orang itu bukan orang Kristen, roh jahat akan menggodanya, supaya dia rajin mengejar kehidupan yang sementara. Mengejar wang, mengejar seks, mengejar nama,
Dan dialah tidak lagi mahu dengar berita baik mengenali Tuhan Allah dan Yesus Kristus. Semua malaikat-malaikat roh jahat akan memastikan supaya semua orang ini tidak dapat mendengar lagi berita baik dari Tuhan Allah. Orang itu akan tetap tinggal di dalam negara dunia rohani roh jahat sepanjang umur hidupnya, sampai kedatangan Yesus Kristus yang kali kedua. So, apa yang kita belajar hari ini tentang dunia rohani? Yang pertama yang kita belajar, semua manusia dilahir ke dalam dunia roh jahat. Pada masa kita lahir, kita anak roh jahat. Kita tidak dapat memilih mana satu dunia rohani kita dilahirkan. Kalau kita tidak menukar kewarganegaraan, kita tetap akan menjadi anak roh jahat. Yang kedua, semua manusia boleh tukar kewarganegaraan, berpindah dari negara roh jahat dan ke negara Tuhan Allah. Tidak boleh membuat keputusan ini. Selepas kita berdoa kepada Tuhan Allah, mengakui dosa kami, menerima Yesus Kristus menjadi penyelamat kami, menjemput Roh Kudus ke dalam kehidupan kami, teruslah kita berpindah dari negara roh jahat ke negara Tuhan Allah. Kita tidak dapat menjadi warga negara roh jahat dan roh Allah pada masa yang sama. Kita mesti pilih satu negara ditinggal. Tak mungkin kita akan tinggal di dalam kedua-dua negara ini bersama-sama. Kerana kedua dunia ini, dunia roh jahat dan dunia Tuhan Allah, mereka sentiasa berperang. Sebab mereka sentiasa berperang, tidak mungkin tidak akan menjadi warga negara kedua-dua negara. Peperangan rohani ini tidak akan berhenti sehingga Yesus Kristus datang lagi ke dunia ini. Kali yang kedua, baru saja semua peperangan ini akan dihentikan. Sebab Yesus Kristus akan menang. Semua syaitan akan dibuang ke dalam surga. Jika seseorang Kristian berasa bosan, tidak senang hati, dan dia tidak lagi mau menyembah Tuhan, tidak membaca Alkitab, tidak pergi ke gereja, tidak berhubung dengan saudara-saudari gereja, kehidupannya ikut nafsunya, buat apa saja yang dia inginkan, di mana dunia rohani dia tinggal? Fikir ni. Kalau inilah kelakuannya, di mana dunia rohani dia tinggal? Dunia rohani jahat atau dunia Tuhan Allah? Kehidupan yang menunjukkan dia telah berpindah dari dunia roh jahat ke dunia roh jahat. Roh jahat akan memastikan orang ini tidak dapat lari dari dunia roh jahat lagi. Banyak orang Kristian yang berkehidupan berdosa tidak sedar dia telah terbindah balik dari dunia Tuhan Allah ke dunia roh jahat. Dia masih lagi berfikir bahawa saya berada di dalam dunia Tuhan Allah. Tidak apalah kalau saya berbuat salah berdosa, sebab saya sudah di dalam surga. Ini pemikiran kebanyakan orang Kristian, tapi ini salah. Saudara-saudari, itulah tugas dan juga tanggungjawab kita semua orang, supaya kita memberitahu ahli-ahli keluarga
dan juga kawan-kawan kita yang telah larikan diri dari dunia rohani Tuhan Allah. Kita mesti menasihati mereka supaya mereka kembali ke dunia Tuhan Allah lagi. Ini penting kerana banyak orang Kristian tidak tahu dia sudah terpindah ke dalam dunia rohani roh jahat. Bolehkah kita berpindah ke dunia Tuhan, selepas itu balik ke dunia roh jahat, dan selepas itu pindah ke dunia Tuhan, dan selepas itu pindah lagi balik kepada dunia roh jahat, dan balik lagi berulang kali? Bolehkah? Kebanyakan orang berfikir hubungan di antara manusia dan Tuhan macam kita cari kerja atau tukar kerja. Sekarang saya bekerja di company A. Selepas itu saya pindah ke company B. Suka hati satu hari saya mau balik lagi kepada company A. Selepas itu saya berpindah kepada company C. Satu hari lagi saya mau balik lagi ke company A. Banyak orang fikir hubungan di antara manusia dan Tuhan macam tukar kerja. Tapi ini adalah satu pemikiran yang salah. Hubungan di antara manusia dan Tuhan macamlah suami isteri. Apakah akan berlaku kalau isteri kamu ataupun suami kamu selepas berkahwin bercerai dengan kamu dan mencari perempuan atau lelaki yang lain? Selepas itu dia kembali kepada kamu dan mau berkahwin dengan kamu lagi. Maukah kamu berkahwin dengannya? Selepas kahwin lagi, dia bercerai lagi, pergi cari perempuan atau lelaki yang lain. Selepas itu, dia balik lagi, kembali kepada kamu dan mau berkahwin dengan kamu lagi. Kalau dia berulang kali macam ini, maukah kamu berkahwin dengannya? Maukah kami berkahwin dengan orang macam ini? Jika kami bercerai dengan Tuhan pada kali yang pertama, mungkin Tuhan akan mengampunkan kami. Tetapi kalau kita bercerai dengan Tuhan kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat, saya berasa memangnya susah lagi untuk Tuhan mengampunkan kami lagi. Sebab hubungan di antara kita manusia dan Tuhan, ini macamnya hubungannya suami isteri. Sangatlah dekat. Bukan macam tukar kerja. So, saudara-saudari, selepas kita berpindah ke dunia Tuhan Allah, kita mesti tetap sedia kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita. Janganlah kita larikan diri lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan dan kematian Yesus Kristus, memberi keselamatan kepada manusia. Kami manusia yang lemah, Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami tetap sedia kepada Tuhan Allah di sepanjang umur hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sila berdiri semua. Mari kita melepaskan asas kepercayaan kita dalam pengakuan iman rasuli untuk meneguhkan kepercayaan kita dalam iman. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu pengutusan, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Sekarang kita mempersilakan Pendeta Samuel Lau bagi membawa kita dalam doa berkat. Mari kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Amin. 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 Jemaat Tuhan, sila duduk, doa senyap sebelum bersurai. Kebaktian ditangguhkan, Tuhan memberkati.